Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazi nastafa amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat diteruskan lagi pengajian kitab Penawar Bagi Hati karangan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili, halaman yang ketujuh. Halaman yang ketujuh masih lagi membicarakan fasal yang pertama pada menyatakan mata. Daripada dan firman-Nya Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Dan firman-Nya Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Artinya, mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata, iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan, dan mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala akan barang yang menyembunyi oleh segala hati, daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sahami iblis. Faman tarakaha azaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Artinya, bahawasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis, yakni pada sangat segera membinasakan. Maka barang siapa meninggalkan dia kerana takut akan Allah Ta'ala, nescaya Allah memperasakan dia, Allah merasakan dia, merasakan dia oleh Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadah yang menyukakan ia akan dia ibadah tersebut. Menceritakan akan hadis ini oleh Imam Al-Hakim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, dan menghukumkan ia Imam Al-Hakim akan sanad hadis ini dengan sahih, yakni hadis apabila diiktibarkan pada darjat kedudukan hadis ini hadis sahih pada perkiraan Imam Al-Hakim dalam kitab pengumpulan hadisnya, namanya Al-Mustadrak. Dan dari apabila diiktibarkan tarik hadis, tabakat orang-orang yang meriwayatkan hadis ini, maka ia meletakkan bahawa hadis ini masyhur, sahih lagi masyhur, sahih pada darjatnya, masyhur pada tariknya.
tarik hadis ini. Baik, pengarang kitab ini Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili paparkan kepada kita firman Allah Subhanahu wa taala surah Ghafir ayat 19 dalam membicarakan fasal yang pertama pada menyatakan mata. Maka Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili bentangkan kepada kita ayat 19 surah Ghafir, di mana Allah Subhanahu wa taala perakukan mata-mata manusia. Ada di kalangan mata-mata manusia itu khianat, berlaku khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pula? Mengkhianati nikmat yang Allah berikan, maka sama sekali tidak mensyukuri nikmat penglihatan mata yang Allah berikan. Mengkhianati nikmat penglihatan mata yang Allah berikan. Mengkhianati nikmat penglihatan mata yang Allah berikan ini maknanya dia mencuri penglihatan. Mencuri penglihatan. Apa makna mencuri penglihatan? Menyalahgunakan penglihatan mata yang Allah berikan. Salah guna kelebihan keistimewaan penglihatan mata. Apabila berlaku salah guna penglihatan mata, kelebihan nikmat penglihatan mata yang Allah berikan, maka namanya mengkhianati nikmat yang Allah berikan. Salah guna ni salah guna kuasa. Kuasa apa yang Allah berikan? Nikmat penglihatan mata. Mengkhianati nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka Allah Subhanahu wa taala perakukan pada ayat 19 surah Ghafir, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah jua yang maha mengetahui penglihatan-penglihatan yang membinasakan, penglihatan-penglihatan yang merosakkan, penglihatan-penglihatan yang membunuh daripada mata-mata manusia. Kalau nak diterjemahkan, jadi khainah tu dia menjadi, kalau dalam ilmu nahu, dia menjadi maf'ul. Fi'ilnya Allah, fa'ilnya Allah. Tu dalam kalam syair matan alfiyah, wa ba'da fi'lun fa'ilun fa'in zahar fahwa wa illa fadhamirun istatar. Wa ba'da fi'lun fa'ilun fa'in zahar, selepas fi'il adalah fa'il. Ada perbuatan, ada orang yang membuat. Sekiranya tak nyata fa'il itu, maka ianya merupakan dhamir mustatir. Itu ilmu nahwu lah. Wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in zahar fahwa wa illa fa dhamirun istatar. Tu kalam bahar rajas. Baik, tinggalkan yang itu. Kenapa nak kita dapatkan maksud yang tersurat dan maksud yang tersirat? Maka kita kena faham satu persatu kalimah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah jua yang maha mengetahui penglihatan
yang merosakkan, penglihatan yang membinasakan, penglihatan yang membunuh jiwa dan raga. Penglihatan itu ayun, daripada mata-mata manusia. Kerana manusia nak melihat perlukan ada alat, iaitu mata. Allah berikan kepada manusia alat untuk melihat, iaitu 2 biji mata. Pun begitu, pada ayat 19 surah Ghafir, Allah Ta'ala gunakan kalimah jamak taksir al-a'yun, af'ulin, dia punya wazan dia. A'yun tu jamak taksir. Kalau kita kata jamak taksir tu mata-mata, bukan satu mata, banyak mata. Dengan kata lain, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nyatakan kepada kita ramai mata manusia yang salah guna. Maka ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah jualah yang maha mengetahui penglihatan yang merosakkan, penglihatan yang membinasakan daripada mata-mata manusia itu sendiri. Baik, dah jelas maknanya, perakuan daripada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam pada itu Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wafat pada tahun 864 Hijrah, dan muridnya Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wafat pada tahun 911 Hijrah, dalam tafsir yang disebut Al-Jalalain, menyatakan bahawa khainah ini merupakan sifat, maknanya penglihatan mata yang merosakkan, penglihatan mata yang membinasakan, penglihatan mata yang membunuh. Membunuh apa? Membunuh hati sanubari. Penglihatan mata yang merosakkan hati sanubari. Penglihatan mata yang membinasakan hati sanubari. Maka dari sini memberi keterangan kepada kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi peringatan kepada kita betapa penglihatan mata manusia ini amat berbahaya. Penglihatan mata manusia apabila disalah guna, dia akan membunuh hati sanubari manusia, membinasakan hati sanubari manusia, merosakkan hati sanubari manusia. Itu dia maksud daripada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala menghubungkan mata kasar manusia dengan mata hati manusia. Macam mana? Kerana pada ayat 19 surah Ghafir, Allah Ta'ala datangkan huruf waw, ataf tu, wama tukhfis sudur, dan Allah jua yang maha mengetahui apa-apa yang tersembunyi di dalam benak hati, yakni hati sanubari manusia. Jadi Allah Ta'ala menghubungkan di antara penglihatan mata kasar dengan penglihatan mata hati. Wama tukhfis sudur, Allah jua yang maha mengetahui apa-apa yang tersimpan di hati sanubari manusia. Maka penglihatan mata kasar apabila disalah guna,
penglihatan mata kasar akan membunuh hati sanubari, merosakkan hati sanubari, membinasakan hati sanubari. Wal-i'yazu billah. Baik, setelah didatangkan ayat 19 surah Ghafir, pengarang kitab ini Al-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili datangkan kepada kita sabdaan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Al-Hakim daripada seorang sahabat Rasulullah SAW, iaitu Huzaifah radhiyallahu an. Maka hebat alimnya pengarang kitab ini Al-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili, setelah didatangkan firman Allah ayat 19 surah Ghafir, dihubungkan pula dengan hadis riwayat Imam Al-Hakim. Kenapa? Baik, ni waktu belajar dengan Tuan Guru Haji Saleh Penanti, kita panggil Pak Ngaleh. Jadi ingat lagi Pak Ngaleh beritahu, maknanya pengarang kitab ini ajarkan kepada kita bagaimana hadis riwayat Imam Al-Hakim ini menjelaskan dan menafsirkan tentang apa yang Allah firmankan pada ayat 19 surah Ghafir. Apa yang Allah firmankan? Allah Subhanahu wa taala firmankan berhubung tentang penglihatan mata yang merosakkan, penglihatan mata yang membinasakan, penglihatan mata yang membunuh hati sanubari. Baik, datang persoalan, bagaimana penglihatan mata kasar ni mampu membunuh mata hati? Bagaimana? Adakah dia gunakan racun serangga? Ataupun dia menggunakan virus, coronavirus? Bunuh, tak ada belas kasihan, jadi wabak pula timbul. Maknanya penglihatan mata kasar yang membinasakan, yakni membinasakan hati sanubari. Penglihatan mata kasar yang merosakkan hati sanubari. Penglihatan mata kasar yang membunuh hati sanubari ini, maknanya bagaimana mata kasar manusia ni, penglihatan mata kasar manusia mampu membunuh, membinasakan, merosakkan hati sanubari. Maka hadis Rasulullah menyebut, kerana penglihatan mata manusia ini ibaratnya racun. Racun Roundup, bukan racun yang diletakkan pada mata anak panah. Anak panah, dia ada panah, dia ada anak panah. Jadi pada hujung mata anak panah tu diletakkan racun. Apabila dipanah, panah yang mengena pada seseorang itu, panah itu menjadi sebab melukakan dan mencederakan. Sekadar melukakan dan mencederakan. Jadi luka, cedera boleh dirawat. Tapi apabila luka itu ditambah pula dengan racun, habis. Kecederaan yang dialami akibat daripada panah tu pula ada racun hujungnya, maka mampu membunuh manusia. Mampu membunuh manusia, maka disebut panah beracun. Oleh itu,
apa yang dilihat oleh mata manusia ini jaga-jaga, kerana Rasulullah SAW beri satu perumpamaan yang mudah kita faham. Mata tu ibaratnya anak panah. Apa yang dilihat itu adalah racun. Jadi apa yang dilihat itu adalah racun. Mata ibaratnya anak panah. Mata melihat sesuatu yang ada di situ nilai racun, maka daripada penglihatan mata mengalir ke dalam hati, maka mampu membunuh hati. Tengok bagaimana pengarang kitab ini, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili, menghubungkan ayat suci Al-Quran ayat 19 surah Ghafir dengan hadis riwayat Imam Al-Hakim. Sebab itu disebut innan nazara, bahawasanya penglihatan, ila, kepada mahasinil mar'ati, keelokan pada tubuh wanita itu, sahmun, anak panah, masmumun, yang diletakkan racun. Min, ianya daripada, salah satu daripada sahamil iblis, iaitu racun iblis. Faman tarakaha, sesiapa yang berjaya meninggalkannya, meninggalkan daripada melihat susuk tubuh wanita, azaqahullah, Allah akan merasakan pada dirinya, orang yang berjaya meninggalkan perkara yang dilarang itu, ta'ma ibadatin, kemanisan ibadah, tasurruhu, yang memudahkan untuk dia terus melakukan amal ibadah. Satu persatu Rasulullah SAW jelaskan kepada kita. Baik, maka dalam kita menghubungkan perkara ini, seorang tokoh ulama sufi yang terkenal lagi masyhur, dulu merupakan seorang qadi besar, yang dihormati lagi disegani, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali, wafat pada tahun 505 Hijrah. Wafat pada tahun 505 Hijrah. Dah wafat 900 tahun yang lalu. Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mishkatul Anwar. Mishkatul Anwar. Mishkat ni maknanya pelita. Al-Anwar itu bercahaya. Mishkatul Anwar tu, kitab tu nama Mishkatul Anwar. Makna Mishkatul Anwar, pelita yang bercahaya. Bila pelita bercahaya, dia menerangi, nampak jalan, menawan. Bila atan dah tak nak lagi pasang pelita, dah tak nampak lagi jalan. Pelita, ada pelita yang menerangi, ada pelita yang tak menerangi. Pelita yang mengeluarkan cahaya, dia menerangi. Pelita yang dah tak mengeluarkan cahaya, tak ada apa artinya. Baik, dalam kitab Mishkatul Anwar karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ghazali, wafat pada tahun 505 Hijrah, Imam Al-Ghazali dia hubungkan ayat 19 surah Ghafir dan hadis riwayat Imam Al-Hakim ini dengan menyatakan bahawa al-hawasul khamsu jawasisil qalbi.
al-khawasul khamsu, panca indera yang 5 itu merupakan penyiasat untuk hati sanubari. Panca indera yang 5 itu merupakan perisik-perisik untuk hati sanubari. Orang dulu panggil mata-mata, kata mata-mata gelap. Polis James Bond. Perisik, penyiasat, pegawai penyiasat. Mata-mata, kata mata-mata gelap. Hasil risikan, hasil siasatan oleh polis, laporan akan diberikan kepada timbalan pendakwa raya. Timbalan pendakwa raya sebagai polis akan mendakwa di mahkamah. Tu kena faham. Jadi Imam Al-Ghazali memberi satu perumpamaan bahawa panca indera yang 5 ini, apa dia? Penglihatan mata, 1. Pendengaran telinga, 2. Lidah, 3. Hiduan hidung, 4. Dan gerak 2 tangan 2 kaki, 5. Maka 5 panca indera. Kenapa tangan dikira panca indera? Tapak tangan, deria rasa. Tapak tangan, deria rasa. Jadi maknanya manusia ni Allah berikan 5 panca indera, 5 deria. Penglihatan, pendengaran, hiduan, rasa boleh bercakap pula, lidah. Rasa boleh bersentuh pula, sentuhan tapak tangan. Maka menjelaskan kepada kita 5 panca indera. 5 panca indera ni dia menjadi penyiasat, perisik, pemberi maklumat. Dalam bahasa standard disebut informer, pemberi maklumat kepada hati sanubari. Maka penglihatan mata salah satu daripada perisik, penyiasat, informer, pemberi maklumat kepada hati. Mata hati pandai. Maka Ustazah Hajah Jumizah boleh mengajar akan datang. Baik. Maka menjelaskan kepada kita, oleh itu yang paling ditakuti pegawai penyiasat mengkhianati hasil siasatan. Pegawai perisik mengkhianati hasil risikan. Informer, pemberi maklumat, mengkhianati maklumat yang diberikan. Salah dalam memberi maklumat yang sebenar. Salah dalam membuat siasatan. Salah dalam membuat risikan. Wal'iyazubillah. Hebatnya ATM, Angkatan Tentera Malaysia, di zaman kita kata penjajahan lagi, askar Melayu dah ada, lepas tu Malaysia merdeka. Apabila tanya dengan Wong Chin Peng, Parti Komunis Malaysia, yang telah angkat senjata dan buat perjanjian dekat Hat Nyai, Thailand. Thai makna tanah, Land makna bumi. Thai tu makna merdeka, Land tu makna bumi. Thailand maknanya bumi yang merdeka. Tak ada siapa pun yang menjajah Thailand. Paina hitam arai, Man Pen Rai. Maka buat perjanjian dekat Hat Nyai, Chimpeng, angkat senjata, genjatan senjata 1989 habis. Cuma serpihan PKN, lepas tu Malaysia pun buat sempadan
buat tembok sempadan Malaysia Thailand. Baik, tanya Cimpeng dah mati dah, kenapa tidak mahu teruskan perjuangan? Dia kata kerana kehebatan pada ATM dari segi unit risikan dan unit penyiasatan. Unit risikan Angkatan Tentera Malaysia telah memporak-perandakan Pakatan Parti Komunis Malaysia. Kalau dari segi peperangan, sukar kerana komunis diperang secara gerila. Perang secara gerila. Dulu masa Walid belajar dekat Pondok Pak Teh, Pangkalan Hulu Perak, mula-mula belajar kat situ, dia buat curfew. In English language you call that curfew, iaitu perintah berkurung. Tak boleh turun ke baling, stop. Dia biasanya seminggu sebelum Raya Cina, perintah berkurung. Kita yang belajar pondok ni tak boleh turun ke baling, tak boleh pergi mana, tak boleh. Duduk aja kat pondok. Allah, nak makan apa? Kenapa? Seminggu sebelum Raya Cina kita akan nampak jet-jet pejuang daripada Sungai Besi, jet-jet pejuang daripada Kelantan masuk TUDM guna Russia punya jet, yang Sungai Besi dengan Butterworth guna F-16. Nampak jet-jet ni digugurkan bom. Boom! Kita tergegar kat pondok. Dia bomnya sempadan tu. Itu namanya exercise and Gonzales. Maknanya dia kata exercise, Gonzales. Sebenarnya itulah ATM. Dia nak perang habis-habisan. Dia nak bunuh semua komunis. Dia bom kawasan. Tapi Thailand benarkanlah. Dia bom kawasan persempadanan. Nampak helikopter nuri yang tembak daripada keroh tu, dia tembak meriam artileri, zup 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 zup, boom. Baru tahu peluru meriam ni kalau dia bergerak dia bunyi tau, zaz 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 zaz. Nampak tu boom, tembak habis-habisan. Cimpeng tak mati juga, orang Cimpeng. Tapi tiba-tiba Cimpeng letak senjata, buat senjata. Komunis tak nak perang lagi Malaysia. Tu tanya dengan Cimpeng, why not, in English language, kenapa tak nak teruskan perjuangan? Dia kata komunis pecah belah. Dia pecah belah kehebatan unit risikan Angkatan Tentera. Moral of story dekat sini sebenarnya nak cerita penglihatan mata apabila dimanfaatkan, dia memberi banyak manfaat kepada manusia. Dia akan menyuburkan lagi hati sanubari. Sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Hakim yang mana Rasulullah SAW bersabda, apabila dijaga, dipelihara penglihatan mata, tak mengkhianati, maka Allah Ta'ala akan berikan kemanisan ibadah. Tapi sebaliknya, apabila disalah gunakan penglihatan mata, dia menjadi racun yang akan membunuh hati sanubari. Cerita komunis tak habis lagi. Tapi nak buatkan baiklah. Maka Imam Al-Ghazali dalam 3 kitab memberi perumpamaan yang berbeza. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali menyatakan al-qalbu kal-haudi tajri ilaiha arba'atu anhurin. Hati manusia bagaikan kolam yang mengalir masuk 4 batang sungai. Apa yang dilihat mengalir masuk dalam kolam hati. Apa yang didengar mengalir masuk dalam kolam hati. Apa yang disebut lidah
mengalir masuk dalam kolam hati. Tapi ada dua sungai dicantumkan satu, iaitu hiduan. Apa yang dihidu sama dengan apa yang dirasa oleh tapak tangan, mengalir masuk dalam kolam hati, maka dicantumkan jadi 4 sungai. Baik, itu dalam kitab Ihya Ulumuddin nak jelaskan kepada kita perumpamaan yang Imam Al-Ghazali berikan. Mungkin Imam Al-Ghazali ketika itu dia berdasarkan hujah mana, akan sampai kita bahas nanti. Malam ini Imam Al-Ghazali berdasarkan ayat 19 surah Ghafir dan hadis riwayat Imam Al-Hakim buat satu mayustafadu, istifadah, ataupun kita kata maknanya apa kesimpulan. Imam Ghazali simpulkan bahawa al-hawasul khams, panca indera yang 5, jawasi sulqalbi, merupakan penyiasat-penyiasat, pelapor-pelapor, perisik-perisik, pemberi maklumat kepada hati sanubari. Salah dalam hasil siasatan, silap dalam hasil risikan, salah dalam memberi maklumat, senjata makan tuan, bunuh hati sanubari. Tengok jelas. Maka dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali yang wafat pada tahun yang telah wafat pada tahun 505 Hijrah menyatakan al-qalbu malakul muta'. Hati manusia ini merupakan raja yang ditaati. Hati manusia ni, hati sanubari manusia ni raja. Dia ada bala tentera dia. Siapa bala tentera dia? 2 biji mata, 2 lubang telinga, lidah yang tak bertulang, 2 lubang hidung, begitu juga sentuhan 2 tapak tangan yang menghasilkan gerakan 2 tapak, 2 tangan dan 2 kaki. Jadi kita akan dapati bahawa 3 perumpamaan untuk hati sanubari apabila dibandingkan, dihubungkan hati, mata hati dengan mata kepala, penglihatan mata hati dengan penglihatan mata kasar. Tu Mishkatul Anwar. Mishkatul Anwar, pelita yang bercahaya. Bila bercahaya dia menerangi. Itu Imam Ghazali sedap cerita dalam Mishkatul Anwar tu. Baik, Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah. Menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, Tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib, menyatakan kalau begitu, dah Imam Ghazali sebut berdasarkan hujah keterangan dalam memahami firman Allah dan hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh itu mata ni maka wujudlah disebut a'malul jawarih, amal perbuatan tindak tanduk anggota zahir. Yang kedua, a'malul qulub, amal perbuatan tindak tanduk hati sanubari. Maka akan wujud
kita kata dua bentuk perbuatan, tindak tanduk. Dengan kata lain, mata bertindak, dia akan memberi kesan kepada tindakan yang akan diambil oleh mata hati. Begitu juga pendengaran telinga bertindak, dia akan memberi kesan kepada tindakan hati sanubari. Begitu juga lidah yang tak bertulang, tindakan lidah dalam melepaskan setiap kalimah, dia juga menyebabkan hati sanubari pun bertindak. Dengan kata lain, dia saling berhubung antara tindakan anggota zahir dengan anggota batin. Batin itulah hati sanubari. Sama ada tindakan dimulakan oleh anggota zahir, barulah diikuti dengan tindakan anggota batin, ataupun tindakan anggota batin dimulakan dengan tindakan hati sanubari, menyebabkan ia bertindaklah anggota zahir. Maka Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat 606 Hijrah, menjelaskan keterangan Imam Al-Ghazali wafat 505 Hijrah. Cantik itu, jarak 100 tahun. Baik, memberi penjelasan kepada kita bahawa saling mempengaruhi antara anggota zahir dengan anggota batin. Saling mempengaruhi dalam apa yang kita kata dalam pengajian fasal pertama ni, tentang mata kasar dengan mata hati. Mata kasar mempengaruhi mata hati, mata hati pun mempengaruhi mata kasar. Pun begitu, Imam Ghazali menyatakan bermula daripada mata kasar yang memberi maklumat kepada mata hati, maka mata hati yang mengeluarkan arahan. Sebab itu dia adalah raja yang ditaati, dia yang titah kepada mata kasar untuk tindakan selanjutnya. Wah. Tapi kalau ikut dia punya turutan daripada Mishkatul Anwar kan, maksudnya panca indera merupakan penyiasat. Dia penyiasat kan. Ya. Panca indera yang 5 tu. Ya. Lepas tu yang kedua, Ihyauluddin, maksudnya apa yang dilihat mengalir masuk dalam hati. Dan hati yang bertindak dalam Minhajul Abidin tu. Hati yang bertindak bukan raja. Jadi ada kaitan. Ada kaitan. Dengan kata lain, tak boleh salahkan mata kasar dan tak boleh salahkan mata hati. Salahkan empunya diri yang diberikan dua penglihatan. Yang diberikan dua penglihatan. Jangan salah menyalah. Siapa yang bersalah? Mata kasar ke mata hati? Maka hadis Rasulullah SAW dah menyebut. Sebab itu Rasulullah ajarkan kita penglihatan kali yang pertama sahaja yang dibolehkan. Fa innalaka al-ula, bahawasanya bagi kamu itu al-ula, penglihatan yang pertama sahaja. Itu kaedah fiqh disebut Saddu Zara'i oleh Asy-Syaikh Al-Imam As-Suyuti, wafat pada tahun 911 Hijrah, dalam kitabnya Al-Ashbah wa Nazair. Saddu Zara'i, langkah berjaga-jaga. Apa yang Rasulullah beritahu? Penglihatan kali pertama. Kerana itu gharad, itu keperluan. Gharadun. Kali kedua, fitnatun, perosak.
merosakkan, membinasakan. Baik. Dan hadis menyatakan bahayanya ya daripada 5 panca indera. 5 panca indera, mata paling bahaya. Kenapa mata paling bahaya? Kerana apa yang dilihat itu merupakan racun. Memang bunuh segera punya. Berbanding dengan yang lain. Berbanding dengan panca indera yang lain. Maknanya peringatan daripada hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Hakim bahawa orang yang berjaya memelihara penglihatan matanya akan mendapat hadiah anugerah istimewa dari Allah, iaitu ta'ma ibadatin, kemanisan ibadah. Jadi kalau kemanisan ibadah ini akan datang keseronokan dalam ibadah, kekhusyukan dalam ibadah. Baik, nanti kita akan perbahaskan lebih lanjut lagi pada kuliah pada malam esok. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati majlis kita pada malam yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabba Musa wa Harun wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.